Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Umi Sarah binti Muhammad Faizullah, nombor matrik 052343, kos Diploma Syariah. Jadi saya akan menerangkan tajuk pembentangan yang telah saya pilih, iaitu Sejarah Perundangan Islam di Malaysia. Seperti yang kita telah maklum bahawa kedudukan agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan telah diperuntukkan dalam perkara 3 Perlembagaan Persekutuan. Perkara ini menjelaskan bahawa agama Islam adalah agama rasmi persekutuan dan agama lain juga boleh diamalkan secara aman dan damai. Terdapat beberapa peruntukan yang dapat kita lihat berkenaan agama serta bidang kuasa yang diberikan untuk menggunakan undang-undang Islam ini di Malaysia. Perundangan Islam di Malaysia telah melalui beberapa fasa modifikasi walaupun masih diperlukan untuk beberapa pindaan bagi mengukuhkannya lagi serta memantapkan pentadbiran undang-undang Islam ini di Malaysia dan seterusnya meletakkan undang-undang ini setanding atau lebih tinggi daripada undang-undang sivil. Jadi dalam tajuk ini kita akan menelusuri beberapa perkara dan apa yang telah berlaku semasa pengubahan undang-undang Islam di Malaysia pada melalui beberapa zaman, iaitu pada zaman pra-penjajahan, dan yang kedua semasa penjajahan, dan yang terakhir adalah pasca penjajahan dan terkini. Mengikut pendidikan ahli sejarah agama, Islam mula berkembang di Asia Tenggara sejak kurun ke-13 dan mula bertapak kuat di Melaka pada kurun ke-15. Sebelum kedatangan Islam, orang Melayu mengikut undang-undang dan adat yang berunsurkan Hindu. Setelah Raja-Raja Melayu memeluk agama Islam, perubahan dibuat sedikit demi sedikit mengikut kesesuaian adat Melayu dan juga agama Islam. Contoh yang dapat kita lihat adalah Risalat Hukum dan Undang-Undang Melaka. Versi yang terawal mengandungi hanya undang-undang adat sahaja. Tetapi apabila digubal, versi-versi yang kemudiannya memperuntukkan kedua-duanya sekali, iaitu undang-undang adat dan undang-undang Islam. Misalnya dalam peruntukan fasa 12.2. Jadi versi kemudiannya, Risalah Hukum Kanun mengandungi bahagian mengenai perkahwinan dan penceraian dan ini dikatakan diterjemahkan daripada Al-Taqrib karya Abu Syuja'. Fasa 25 hingga 28, risalah ini ada menyebutkan tentang hal yang berhubung dengan wali, saksi-saksi perkahwinan, peraturan-peraturan mengenai khiyar dan juga talak. Ada juga fasal yang menyebut berkenaan dengan undang-undang dan acara mengenai urus niaga dalam Islam, timbang tara dan ukuran, larangan riba, kaedah menjual tanah dan sebagainya. Kemudian versi-versi yang kemudian ini juga mengandungi fasa-fasa mengenai keterangan acara hukuman dan bagi hukuman pembunuh, persetubuhan haram iaitu zina, fitnah dan juga meminum minuman yang memabukkan. Jadi dapat kita lihat di sini bahawa contoh-contoh di atas menunjukkan bahawa terdapatnya percubaan pada zaman sebelum kedatangan British untuk mengubah suai undang-undang adat Melayu dan mengambil undang-undang Islam. Namun proses ini terhenti apabila British datang ke tanah Melayu dan menggunakan pengaruhnya. Jadi dapat kita lihat R.J. Wilkinson berkata tidak boleh diragukan lagi jika berterusan undang-undang Islam ini diteruskan, maka undang-undang British tidak mampu untuk masuk dan menahannya. Disebabkan itu, proses ini dihentikan untuk memudahkan British menakluk tanah kita. Seperti yang kita tahu sebelum ini, iaitu pada zaman pra-penjajahan, berlakunya perubahan mengikut kesesuaian adat dan undang-undang Islam selepas Raja-Raja Melayu memeluk agama Islam. Namun keadaan berubah selepas masuknya pengaruh British ke negeri-negeri Melayu. Raja-Raja Melayu melakukan treaty iaitu perjanjian dengan British dan menerima penasihat untuk semua urusan kecuali urusan agama dan adat. Walau bagaimanapun, British masih masuk campur secara langsung atau tidak langsung dalam hal ehwal agama dan pentadbiran. Dengan secara tidak langsung,
perkembangan pengaruh British telah menyebabkan kemasukan undang-undang Inggeris. Perkataan agama Islam itu telah diberi tafsiran yang sempit dan kolot, serta perkataan agama itu telah dianggapkan sama seperti di dalam agama Kristian. Dengan tafsiran ini, pihak British telah dapat mempengaruhi undang-undang di Malaysia yang dianggap olehnya tidak berkaitan dengan agama. Dengan nasihat Residen, Sultan-Sultan negeri-negeri Melayu bersekutu telah menggubal beberapa undang-undang dari India berdasarkan prinsip Inggeris. Dengan itu, dalam perkara-perkara seperti undang-undang jenayah, keterangan, acara jenayah, kontrak dan tanah, perundangan berdasarkan prinsip undang-undang Inggeris ini menggantikan undang-undang Islam dan adat Melayu. Undang-undang Islam ini hanya terpakai dalam undang keluarga, warisan dan beberapa aspek undang jenayah. Beberapa tahun sebelum Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957, terdapat dua peristiwa penting yang berlaku. Yang pertama, penubuhan Suruhanjaya Red untuk menderaf perlembagaan persekutuan untuk lebih teratur dan sistematik. Keduanya, pengkanunan Undang-Undang Pentadbiran Hukum Syarak 1952 bagi negeri Selangor. Enactment ini telah menjadi model pentadbiran perundangan Islam dan pelaksanaannya di negeri masing-masing. Akhirnya, setiap negeri telah mengadakan enactment pentadbiran hukum syarak masing-masing. Enactment ini mempunyai 180 seksyen dan kandungannya menyentuh penubuhan Majlis Agama Islam, pelantikan mufti dan jawatan kuasa fatwa, undang-undang Islam berkaitan dengan perkahwinan dan penceraian, nafkah, penjagaan anak, keterangan, prosedur jenayah dan sivil, perwarisan, pembahagian harta sepencarian, wakaf dan nazar, zakat dan terah dan wasiat dan beberapa kesalahan matrimoni dan kesalahan yang boleh dihukumkan takzir. Enactment Pentadbiran Hukum Syarak 1952 ini ada membuat peruntukan bagi penubuhan Mahkamah Kadi dan Kadi Besar dan bidang kuasanya. Rayuan dibuat ke Jawatan Kuasa Ulang Bicara, pelantikan Kadi dan Kadi Besar dan anggota panel rayuan. Enactment ini telah dipinda beberapa kali dan terakhirnya pada 2003 dengan nama Enactment Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor 2003. Beberapa pindaan penting telah dibuat kepada Undang-Undang Pentadbiran Agama Islam seperti penyusunan semula Mahkamah Syariah dan pengujudan jawatan-jawatan hakim-hakim Mahkamah Syariah termasuk Ketua Hakim Syar'i. Perubahan ini juga berlaku di negeri-negeri lain termasuk wilayah persekutuan. Jadi pada hari ini struktur Mahkamah Syariah di negara kita telah seragam. Selepas kemerdekaan dan penjajahan Inggeris adalah dapat diringkaskan bahawa terdapat 3 institusi yang terlibat dalam pelaksanaan perundangan agama Islam, iaitu Majlis Agama Islam, Mufti dan juga Mahkamah Kadi iaitu Mahkamah Syariah. Bagaimanapun dalam tugasan ini kita lebih menekankan aspek perundangan Islam yang ditadbir oleh Mahkamah Syariah dan yang telah dikanunkan oleh badan perundangan iaitu Parlimen dan Dewan Perundangan Negeri. Undang-undang Pentadbiran Perundangan Islam yang dipakai oleh negeri-negeri termasuk wilayah persekutuan telah mengalami beberapa pindaan dan tujuannya adalah untuk menjadikannya lebih lengkap dan relevan. Jadi kita lihat pada Mahkamah Syariah iaitu bidang kuasanya hanya terhad kepada orang Islam sahaja. Mahkamah Syariah juga tidak boleh mempunyai bidang kuasa lain kecuali setakat yang telah diberikan oleh Undang-Undang Persekutuan. Mahkamah Syariah juga diberi kuasa untuk menetapkan hukuman denda tidak lebih RM5,000, hukuman penjara tidak lebih 3 tahun dan juga hukuman sebat tidak lebih 6 sebatan. Justru secara ringkasnya dapat kita simpulkan bahawa skop pentadbiran undang-undang Islam yang berkuat kuasa di Malaysia terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu skop undang-undang kewangan Islam adalah ditadbir oleh perundangan, oleh persekutuan. Ditadbir oleh persekutuan. Yang kedua, skop undang-undang Islam yang disenaraikan dalam jadual ke-9 serai 2 ini adalah ditadbir oleh Badan Perundangan Negeri, iaitu kerajaan-kerajaan negeri. Dapat kita lihat juga undang-undang Islam yang masih diguna pakai sehingga ke hari ini ada Undang-Undang Keluarga Islam,
Undang-Undang Harta Pusaka, Undang-Undang Jenayah Islam dan juga Undang-Undang Zakat. Jadi terdapat pelbagai usaha yang telah dilakukan oleh kerajaan dalam meletakkan pentadbiran undang-undang Islam di tingkatan yang lebih tinggi berbanding undang-undang sivil. Namun usaha tersebut haruslah selari dengan perubahan masa dalam memahami serta mengguna pakai undang-undang yang sedia ada. Dari segi fizikal pula, kebanyakan mahkamah syariah pada peringkat awalnya tidak mempunyai bangunan yang sesuai dan tidak mempunyai pegawai yang mencukupi. Hakim-hakim di mahkamah syariah juga tidak diberikan taraf yang sewajarnya sebagaimana yang diberikan kepada hakim-hakim di mahkamah sivil. Kedudukan pentadbiran mahkamah syariah yang daif ni telah disedari oleh kerajaan dan masyarakat Islam. Oleh yang demikian, satu usaha pertama yang telah dilakukan iaitu satu jawatan kuasa telah ditubuhkan untuk menimbang kedudukan kuasa dan status mahkamah syariah dan hakim-hakimnya. Beberapa cadangan telah dikemukakan bagi memperbaiki kedudukan tersebut. Akhirnya, pentadbiran mahkamah syariah telah dipisahkan dari pentadbiran Majlis Agama Islam negeri-negeri dan telah disusun semula dengan mempunyai 3 peringkat iaitu Mahkamah Rendah Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah Rayuan Syariah. Status hakim mahkamah syariah pula telah dinaikkan dan bidang kuasa mahkamah syariah diperjelaskan semula dalam enactment yang baru. Jadi, usaha yang seterusnya ialah jawatan kuasa penyelarasan undang-undang syarak dan sivil telah ditubuhkan dengan mempunyai 2 tugasan utama. Yang pertama, memperbaiki dan meninggikan pentadbiran undang-undang Islam di Malaysia. Dan kedua, melihat mana-mana undang-undang bertulis di peringkat persekutuan dan negeri yang bertentangan dengan undang-undang Islam. Usaha yang terakhir yang dilakukan ialah kerajaan telah melihat dan menyedari bahawa penyusunan semula mahkamah syariah seluruh Malaysia perlu dilakukan. Jadi, penelitian telah dilakukan untuk menyusun semula agar mahkamah-mahkamah syariah di Malaysia dapat dijalankan secara teratur dan sistematik. Oleh yang demikian, terdapat beberapa cadangan kepada penambahbaikan adalah perlu dalam setiap perkara yang terdapat di dalam mana-mana undang-undang. Antara cadangan tersebut, yang pertama, meningkatkan bidang kuasa mahkamah syariah. Umpamanya di dalam perkara-perkara pentadbiran harta pusaka orang Islam, yang mana pada ketika ini mahkamah syariah hanya berbidang kuasa dalam menentukan pembahagian di dalam faraid saja dan bukan berbidang kuasa sepenuhnya dalam memutuskan kes berkaitan harta pusaka orang Islam. Yang kedua, dari segi bidang kuasa jenayah syariah pula, adalah perlu untuk bidang kuasa jenayah mahkamah syariah ini ditambah berkenaan dengan hukuman yang dikenakan kepada pesalah jenayah syariah. Setakat hari ini, bidang kuasa jenayah syariah yang diberikan melalui Akta Mahkamah Syariah ini hanya memperuntukkan bahawa bidang kuasa sedemikian tidak boleh dijalankan berkenaan dengan apa-apa kesalahan yang boleh dihukum penjara selama tempoh melebihi 3 tahun atau denda melebihi RM5,000 atau sebatan melebihi 6 kali atau apa-apa gabungan hukuman-hukuman tersebut. Secara logiknya, hukuman yang dikenakan ke atas pesalah jenayah syariah amat rendah berbanding mahkamah magistrat di peringkat mahkamah sivil. Adalah diharapkan supaya bidang kuasa itu diperluaskan lagi supaya mahkamah syariah dibolehkan membicarakan dan menghukum bukan saja kes-kes takzir akan tetapi juga kes-kes kisos, diat dan hudud dan seterusnya mempertingkatkan lagi hukuman tersebut agar setimpal dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Terusnya, selain daripada isu undang-undang, masalah yang berat juga timbul dalam pentadbiran mahkamah syariah. Pada masa kini, mahkamah sivil telah diberi perhatian yang sepenuhnya oleh kerajaan persekutuan oleh kerana mahkamah-mahkamah itu adalah mahkamah persekutuan. Jika mahkamah-mahkamah syariah juga dijadikan mahkamah persekutuan, mahkamah itu juga dapat diberikan perhatian yang sepenuhnya. Jadi, cadangan yang ketiga ialah penubuhan mahkamah syariah persekutuan dan perkhidmatan kehakiman dan perundangan syariah. Jadi kesimpulan yang dapat kita lihat dalam tajuk perbincangan kita pada kali ini ialah yang pertama, mewujudkan undang-undang Islam yang seragam ini adalah amat perlu bagi mendapatkan keselesaan semua dan pelaksanaannya dipersetujui semua. Yang kedua, beban yang ditanggung oleh mahkamah syariah ini
dan hakim dan pegawainya adalah sangat berat. Oleh itu, perhatian serta penelitian perlulah diberikan kepada pendidikan dan latihan pegawai kehakiman dan perundangan ini agar mereka mampu memikul amanah ini sewajarnya. Yang ketiga, menjadi model dan contoh dalam menunjukkan hukum syarak ini adalah yang terbaik dari segi teori dan praktikalnya agar mampu dilaksanakan dan diterima oleh semua masyarakat. Dan yang terakhir, pelbagai usaha perlu dilakukan untuk memastikan hukum syarak ini dapat diterima sebagai undang-undang yang adil, bukan sahaja kepada orang Islam, malah seluruh rakyat Malaysia menyokong pelaksanaan undang-undang Islam ini di Malaysia. Sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.